Assalamualaikum, nama saya Muhammad Aikal Iman bin Muhammad Jailani. Nombor matrik saya KBJ 2002107074. Tujuan saya dan ahli kumpulan melakukan video ini adalah untuk melakukan pembentangan 2 subjek MPU 2163 Pengajian Malaysia. Pembentangan ini meliputi topik 7 iaitu tentang pengajian warisan MARA. Saya dan ahli kumpulan saya telah bersetuju untuk memilih subtopik dari topik 7 iaitu organisasi pentadbiran MARA. Pembentangan ini akan disertai oleh 3 ahli kumpulan saya iaitu Alif, Syah dan Zuhafiki. Tanpa melengahkan masa, saya akan memulakan pembentangan ini. Majlis Amanah Rakyat MARA atau sebelum ini dikenali sebagai RIDA merupakan sebuah agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan Malaysia. MARA dibentuk pada 1 Mac tahun 1966 di bawah Akta Parlimen sebagai sebuah badan berkanun dan autonomi. Sehingga penubuhan Malaysia pada tahun 1963, kedudukan orang Melayu khasnya dari segi ekonomi masih tertinggal di belakang berbanding dengan kaum-kaum lain di negara ini. Masalah ini telah mendapat perhatian daripada cendekiawan Melayu bagi memperbaiki nasib orang Melayu. Oleh itu, pada 5 hingga 7 Jun tahun 1965, satu Kongres Ekonomi Bumiputera diadakan bagi membicarakan cara-cara untuk mengatasi masalah kelemahan orang Melayu. Melalui kongres tersebut, persetujuan dicapai supaya RIDA dibubar dan diganti dengan Majlis Amanah Rakyat. Berkenaan dengan Majlis MARA, pada bulan Disember tahun 1965, Parlimen Malaysia telah meluluskan rang undang-undang Majlis Amanah Rakyat MARA. Akta MARA ini mendapat persetujuan diraja pada 9 Februari tahun 1966. Penubuhan MARA telah dikuatkuasakan mulai 1 Mac tahun 1966 di bawah Akta MARA bilangan 20/1966. Akta ini memberi mandat kepada MARA sebagai sebuah pertubuhan yang diperbadakan bernama Majlis Amanah Rakyat yang kekal turun-temurun dan mempunyai suatu menteri supaya boleh mendakwa dan didakwa atas namanya dan tertakluk kepada akta ini. Seterusnya, saya ingin menjemput Alif untuk menerangkan keutamaan kegiatan-kegiatan MARA. Terima kasih. Terima kasih. Saya Muhammad Alif Izzuddin bin Amran bernombor KBJ 2002107071 akan menerangkan apa yang Muhammad Aikal Iman nyatakan. Selaras dengan kehendak akta di atas, MARA telah memberikan keutamaan kepada kegiatan-kegiatan seperti mengadakan latihan, memberikan kemudahan pinjaman wang dengan diikuti oleh nasihat teknik dan profesional. Selain itu, MARA juga menyediakan kemudahan lain seperti membina rumah-rumah, kedai dan mengenal pasti jenis-jenis perusahaan yang sesuai. Tambahan lagi, menjalankan usaha-usaha perdagangan dan perusahaan secara bersendirian atau bersekutu. Bagi melakukan tugas-tugas yang telah saya nyatakan, MARA telah menyusun struktur organisasinya kepada 7 bahagian. Bahagian yang pertama ialah bahagian latihan. Bahagian yang kedua ialah bahagian kenderaan. Bahagian yang ketiga ialah bahagian pinjaman. Bahagian yang keempat ialah bahagian perkhidmatan penasihat. Bahagian yang kelima ialah bahagian perusahaan dan perdagangan. Bahagian yang keenam ialah bahagian pentadbiran. Manakala bahagian yang ketujuh ialah bahagian kewangan dan kira-kira. Penubuhan MARA pada tahun 1966 bukan sahaja merupakan perubahan dari segi tanggungjawab tetapi juga dari segi struktur organisasinya yang sesuai dengan keperluan semasa. Selain itu, peranan dan tanggungjawab MARA juga meliputi Sarawak dan Sabah. Sebagai mercu tanda dan simbol perjuangan bangsa Melayu, maka bangunan MARA yang bernilai 3.5 juta telah siap dan dirasmikan oleh Timbalan Perdana Menteri Malaysia merangkap Menteri Pembangunan Negara dan Luar Bandar Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein pada 10 Mac 1967. Setelah memberikan penerangan ini,
Saya ingin menjemput Muhammad Syahrizak iaitu ahli kumpulan saya yang ketiga untuk membincangkan peranan MARA dalam bahagian pendidikan. Terima kasih kepada Alif dan Haikal atas penerangan yang telah disampaikan. Saya Muhammad Syahrizak bin Muda bernombor KBJ 2002-11071 akan membincangkan tentang peranan MARA dalam pendidikan. Pendidikan MARA adalah satu usaha berterusan berteraskan ilmu, teknologi dan nilai keusahawanan. Pendidikan di MARA terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu bahagian pendidikan menengah, bahagian institusi TVET, TVET dan bahagian pendidikan tinggi. Saya akan menerangkan tentang bahagian yang pertama, iaitu bahagian pendidikan menengah. Bahagian pendidikan menengah ini terdiri daripada Maktab Rendah Sains MARA MRSM. MRSM ditubuhkan selaras dengan matlamat dan keperluan negara untuk memberi kemudahan pelajaran kepada peringkat dalam bidang sains dan teknologi kepada pelajar-pelajar Bumi Putera. MRSM mempunyai 6 program sistem pendidikan MRSM, iaitu program Premier, Bitara, Ulu Albab, Dwi CJ, IGCSE, IB, MYP dan Teknikal. MRSM juga menyediakan pelbagai kemudahan dari segi pembelajaran, sukan dan sebagainya. Seterusnya bergerak kepada bahagian kedua, iaitu institusi TVET. Terdiri daripada pelbagai institusi pendidikan dan latihan, teknikal dan vocational. TVET di bawah MARA. Institusi TVET ini adalah berdasarkan kepada saranan kerajaan dalam memenuhi permintaan industri dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi selaras dengan globalisasi. Institusi ini terdiri daripada pengajian peringkat CJ sehinggalah kepada peringkat yang lebih tinggi. Antara institusi TVET yang ada di bawah MARA adalah UniKL, GMI, MJIL, KKTM, IKM dan GIAP MARA. Manakala bahagian yang ketiga, iaitu bahagian pendidikan tinggi, menyediakan beberapa institusi pengajian untuk pembelajaran dari peringkat CJ hinggalah peringkat PhD dan profesional. Matlamat utama bahagian pendidikan tinggi adalah untuk menyediakan pusat pembelajaran sepanjang hayat di samping menyediakan pelajar-pelajar yang mempunyai pengetahuan terkini dan bersedia untuk mengisi keperluan industri negara. Antara institusi pengajian tinggi di bawah seliaan MARA ialah Kolej Universiti Politek MARA, Kolej Politek MARA, Kolej Profesional MARA dan Kolej MARA. Sekian itu saja dari saya. Seterusnya akan menjemput Zul Halfiki untuk menjelaskan tentang peranan MARA dalam bidang keusahawanan. Terima kasih. Terima kasih Syah dan ahli kumpulan yang lain. Nama saya Ahmad Azhar Fikri Airah bin Ahmad Zulkifli bernombor KBJ 2002-11186 akan menjelaskan peranan MARA dalam bahagian keusahawanan. Untuk pengetahuan semua, MARA menawarkan ekosistem yang lengkap yang merangkumi 3 perkara, iaitu pembangunan usahawan, pembiayaan, perniagaan dan premis perniagaan. Mengenai pembangunan usahawan, MARA menyediakan program latihan berstruktur, coaching dan mentoring serta khidmat nasihat untuk usahawan MARA. Objektif program latihan-latihan yang diberikan adalah untuk memberi pendedahan dan kesedaran serta memudayakan pelbagai lapisan masyarakat dengan nilai-nilai keusahawanan dan menjadikan keusahawanan sebagai kerjaya pilihan. Di samping itu, MARA juga ingin mewujudkan lebih ramai usahawan yang berpengetahuan luas dan penggunaan teknologi terkini serta usahawan lebih kompetitif dalam menghadapi cabaran era globalisasi ini. Mengenai perkara yang kedua, iaitu pembiayaan perniagaan, MARA juga menyediakan beberapa bentuk pembiayaan juga untuk usahawan-usahawan Bumi Putera. Antaranya, program pembiayaan lepasan institusi pendidikan MARA, skim pembiayaan lepasan IPMA, skim pembiayaan khas wanita dan lain-lain lagi. Jumlah pembiayaan yang diberikan adalah sehingga RM1 juta dengan kadar faedah yang dikenakan adalah rendah. Manakala, MARA juga menyediakan kemudahan sewaan premis perniagaan. Kemudahan sewaan premis MARA ini terdapat di seluruh negara, di mana MARA menyediakan kemudahan sewaan premis perniagaan milik MARA untuk usahawan-usahawan Bumi Putera dengan kadar sewaan yang berpatutan di samping lokasi yang strategik. Dengan ini,
Pembentangan ini sudah sampai pada kemuncak pengakhirannya. Oleh itu, saya ingin menjemput Muhammad Aikal Iman untuk menerangkan tentang kesimpulan pada pembentangan ini. Terima kasih. Bergerak kepada pengakhiran pembentangan ini, secara kesimpulannya, organisasi MARA telah mendatangkan banyak manfaat kepada kaum Bumiputera. Selain itu, organisasi MARA juga merupakan antara organisasi yang memajukan bangsa Melayu. Saya dan ahli kumpulan merupakan antara pelajar yang telah menerima manfaat dari Majlis Amanah Rakyat di bawah institusi pengajian MARA. Manfaat yang kami maksudkan adalah seperti pinjaman pengajian dan beasiswa pengajian MARA. Akhir kata, kami berharap organisasi MARA ini akan terus memberikan manfaat kepada kaum Melayu agar kaum Melayu akan maju dari segi ekonomi dan lain-lain. Sekian, terima kasih.